Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih kerana menonton Malaysia hari ini 28 Ogos 2023. 28, 29, 30, 31. Menghitung hari untuk hari kebangsaan kita kan. Jadi macam mana agaknya persiapan anda? Dah tahu ke nak pergi mana nanti untuk menyambut hari kebangsaan ataupun dah mula dah kibarkan jala gemilang di rumah dan juga mungkin di kereta? Itu yang kita perlu serapkan semangat kemerdekaan bulan kebangsaan kita pada anak-anak. Apatah lagi sekarang ni cuti sekolah kan. Ibu bapa perlulah menerapkan juga pendidikan walaupun mereka bercuti. Sebab itu yang pentingnya. Sebab kalau boleh, kalau ibu bapa membawa anak-anak pergi melancong, terapkan pelancongan pendidikan. Betul. Lagi macam yang untuk tahu sejarah. Sejarah lah. Kira macam saya rasa budak-budak zaman sekarang ni kadang-kadang dia tak tahu siapakah Perdana Menteri Malaysia pertama. Tokoh pejuang dan sejarah sebagainya. Jadi saya rasa perlu. Contohnya Muzium Negara. Bila kali terakhir pergi? Pernah pergi ke tidak? Betul lah. Betul lah. Muzium Negara. Kalau ingat kan, Muzium Negara tu adalah satu lokasi yang selalu kita bawa. Cikgu-cikgu kita dulu, rombongan. Muzium Negara ada tempat wajib. Kan? Berbahas pergi dulu kan. Tapi sekarang tak tahu bila agak terakhir pergi. Jadi macam kalau kita fikirkan, itu untuk kemerdekaan kita boleh bawa. Sepanjang tahun pun boleh. Tapi bulan ni apa kata kita pergi lagi? Dan semalam sebenarnya, Fariha, ada satu sejarah. Sejarah, betul. Sejarah yang berlaku semalam iaitu kita ada TikTok Awards Malaysia yang pertama. Dengan temanya Gah di Skrin Kecil. Hari kita juga bawa mereka yang gah ni dan memenangi anugerah yang cukup berprestij. Boleh kita kategorikan. Jadi tahniah kepada semua pemenang malam tadi. Tapi untuk hari ini kita bawakan 3 daripada 13 kategori yang dipertandingkan malam tadi. Jadi kalau anda lihat di skrin, ini adalah antara pemenang je dan sebenarnya bersama dengan kita hari ini. Dan saya dan Fariha tak sabar nak tahu resipi-resipi TikTokers berjaya. Dan mungkin semalam rupanya lain. Hari ini berubah rupa. Okey, apa pun selamat pagi. Selamat pagi. Okey, tidur ke tak tidur ni? Sejujurnya memang tak tidur. Tak tidur lagi? Tak tidur lagi. Kenapa tak tidur? Kita ada semalam ada post party sikit. Lepas tu dah balik rumah, kita ada beli kucing pula. Settlekan dulu kucing. Lepas tu datang sini call time pagi kan. Okey. Okey, mungkin kita boleh perkenalkan dulu mereka sebab tengok dekat kaca TV lain. Betul. Okey. Kita kenal daripada Syifa Jamil, itu pemenang kategori Best of Foodie. Tahniah. Tahniah Syifa. Dan Ikmal Nur hari ini lain rupanya. Semalam rambut hijau. Rambut agak masam. Semalam dah berpeluh-peluh tak kat gambar kan. Jadi kita tak pakai lah hari ni. Pemenang kategori Rising Star of the Year. Ya, betul. Dan di hujung. Dan kita ada Tiger Labu. Merupakan pemenang untuk Life Creator of the Year. Terima kasih banyak-banyak bersama kami. Rambut maintain. Maintain. Okey, baik. Jadi mungkin kepada anda yang sedang menonton tak sempat menonton semalam, hari ini sebenarnya kita dapat up close dan personal lah. Kita nak berborak dengan anda. Kita pergi kepada Syifa dululah. Syifa, kalau macam anda, saya tengok konten-konten di TikTok memang penuh dengan perkongsian masak. Dan sekarang pula ada baby. Baby pula rasa masakan. Macam mana boleh berkecimpung sebenarnya dalam dunia TikTok ni sebenarnya? Okey, so saya berkecimpung dengan dunia content creator ni daripada tahun 2021. Masa tu saya student dan bujang lagi. Masa tu PKP kan, so kita pun tak tahu nak buat apa, duduk rumah sambil belajar, sambil kita start dengan konten. Dan the first content yang saya buat dulu adalah siang ikan. Saya siang macam-macam jenis ikan. Itu yang konten yang memang meletup masa tu sebab tak ada orang buat. Sebab kat TikTok ni nak meletup tu kena buat benda yang orang tak buat lah. Dan sebenarnya ramai juga yang saya rasa sebab views tu tinggi, ramai tak tahu nak siang ikan. Betul. Ada jenis-jenis ikan dia kan. Ikan ni siang dia lain. Jadi itu antara dikongsikan, maknanya memberi informasi juga yang berguna kepada ni lah di TikTok. Okey, kita nak dengar Ikmal. Sabar ya. Ikmal ni boleh katakan artis punya, kan, menyanyi punya. Tapi bagaimana pembabitan Ikmal dalam TikTok, dan semalam pula dianugerahkan Rising Stars. Perasaan tu bagaimana? Okey, perasaan tu memang tak boleh cakap lah. Ikmal memang gembira. Tapi terkejut juga sebenarnya sebab pencalonan Ikmal tu, semua yang tercalon tu semua yang kuat, hebat-hebat sangat. Sebab tu semalam kalau orang tengok muka Ikmal dekat TV memang aib betul muka. Aib tak boleh tutup. Terkejut sangat macam nak cakap apa ni? Dah ada dalam kepala tapi still blank, tak tahu nak cakap apa. Tapi alhamdulillah kita percaya rezeki. Fans kita pun dah vote sebab semua melalui vote kan. Alhamdulillah rezeki. Lepas tu fans pun semua gembira sebab Ikmal rasa bersyukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik.
Tiger Labu ni saya rasa antara ketiga-tiga ni, Tiger Labu ni tak sampai setahun lagi sebenarnya. Kan? Kalau dia cakap buat live di TikTok dan sebagainya. Ceritakan dengan kami. Bagaimana, kenapa? Saya rasa memang pilihan kategori awak tu memang agak berbeza ya, paranormal, aktiviti paranormal dan sebagainya. Betul. Macam mana dapat idea? Mula-mula saya agak terkejut sebab dalam banyak-banyak konten yang ada di dalam TikTok, so paranormal dijadikan salah satu percalonan. Kan? So saya di antara ramai-ramai tim paranormal, saya dicalonkan. Sebab saya bermula dekat TikTok ya, termasuk hari ini dan dekat hampir kalau 31 tu tepatlah 11 bulan saya berada di TikTok. Tapi apa yang menguatkan saya dan saya tanpa cuti selama 10 bulan saya berada di TikTok, saya live tanpa cuti. Wow. Komitmen besar juga kan? Yes. Pengorbanan. Sebab orang kata, kalau diorang ni TikTokers ni mesti pendapatan lumayan. Macam tu kan. Tapi tak tahu di sebalik tu. Betul. Syifa, macam mana nak fikir? Ya Allah, aku dah siang ikan bilis semalam. Aku nak siang apa? Sebab nak buat konten tu, orang tak tahu di belakang tabir tu punyalah pecah kepala. Bagaimana? Dia sangat mencabarlah sebab kitalah yang buat skrip, kitalah yang buat storyline, idea kita, shoot kita, masak kita, kemas kita. Semuanya kita. Jadi sangatlah penat benda tu. Jadi macam sangat kena jaga masa tu. Lepas tu idea tu nak kena datang selalu memang susahlah. Nak kena selalu tengok inspirasi baru kan. Memang mencabar, sangat mencabar. Tambah pula dah ada anak kan. Dah ada tapi rezeki di situ anak pula menjadi star tambahan, pelakon tambahan kan. Betul. Okey. Jadi macam kalau kita fikirkan macam sekarang ni ramai orang yang kongsi konten-konten makanan dan sebagainya. Jadi awak sebenarnya pernah terfikir tak macam konten-konten awak ni akan mendatangkan hasil untuk menang award TikTok ni? Tak langsung. Kalau tengok pun semalam saya sangat tak expect. Dia macam kenapa aku macam tu? Sebab kita datang untuk support kawan kita yang lain. Yang dalam kategori yang sama, kita memang nampak kawan kita yang lain tu yang akan naik. Tiba-tiba kita. So, sebab kita bukan yang people's choice. Kita bukan yang juri yang pilih. So memang tak expect langsung lah benda tu. Sangat terkejut lah. Rezeki lah kot. Rezeki kan? Okey. Iqmal, kalau Iqmal macam mana? Kalau dari segi konten tu, bagaimana? Okey, macam Ishfa kata cabaran ni nak berfikir kan setiap hari. Awak bagaimana mengurus stres untuk cari konten tu? Resepi diri awak lah untuk menghasilkan konten yang bagus dan berkualiti. Okey, kalau Iqmal sendiri, Iqmal boleh cakap kelebihan Iqmal dekat sini, konten yang Iqmal buat dengan apa yang Iqmal fikir semua selari. Jadinya macam apa yang Iqmal bercakap hari ni, itulah dia jadi konten. Jadi senangnya konten Iqmal macam tu. Iqmal suka menyanyi juga kan. Jadinya apa yang Iqmal nyanyi, itulah Iqmal buatkan konten. Contoh Iqmal dengan lagu Blackpink ke, Iqmal Arabkan dia sebab kita suka lagu Arab lebih kurang kan macam tu. Jadinya kelebihan Iqmal dekat TikTok ni, apa yang Iqmal buat semua dijadikan konten. Jadi Iqmal tak berapa stres sangat untuk fikir benda-benda macam tu lah. Apa yang awak ada, awak kongsi. Betul. Apa yang contoh kita bercakap pasal hari ni pasal makan, makanlah. Hari ni pasal contoh masa membuang air lah. Awak diberikan masa ya. Sementara kita tengah Tiger Labu, berikan masa untuk fikir lagu yang akan dipersembahkan sebentar lagi. Arabkannya ya. Okey. Silakan nanti tak apa. Fikir-fikir Tiger Labu. Silakan. Terus takut Buat tajuk kan, buat Tiger tajuk. Labu. Okey, katanya tak ada cuti. Yep. Okey, tapi awak punya cabaran lain cabarannya bagi saya. So, awak keluar. Betul. Okey, dan juga pastinya ada risiko. Betul. Setakat ni lah dalam awak menghasilkan konten live. Apa yang awak rasa paling meremangkan bulu roma atau sesuatu yang sangat gerun yang mungkin sebenarnya awak tak pernah kongsi. Jadi pengalaman kongsi dengan kami. Kalau sebab apa yang saya bawakan dalam TikTok ni, saya nak bawa kepada umum yang sebenarnya kita jangan takut dengan benda mistik ni. Sebab tu dalam live saya bawakan komedian, saya bawakan penceritaan sejarah tentang asal-usul tempat tu. So dekat situ kita lebih rapat dengan viewer supaya viewer tu macam alah ini kadang-kadang lah macam kita ni cerita hantu tak nak masuk lah. So macam mana kita nak dapatkan view? So saya kreatifkan benda tu, jadikan konten jadi kelakar, benda tu jadi kita boleh bersembang, kita bercerita macam itulah. Tapi kalau daripada segi benda yang kalau kita nak menakutkan ni, binatang buas, binatang berbisa.
Kalau pasal hantu ni biasalah. Okey. Kita kadang-kadang kita tengok Sebab bila benda ni kita tak nampak dengan mata kasar. Benda ni kita tak nampak dengan mata kasar. Kita dapat berasa je ya. Yes. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat sebenarnya di TikTok. Mungkin untuk anda yang macam jarang menggunakan TikTok, sebenarnya ada pelbagai perkongsian, pelbagai ilmu, mungkin yang boleh mencuit hati, boleh menambahkan knowledge dan sebagainya. Dan seperti hari ini kita ada 3 content creator berbeza dan tahniah kepada kalian bertiga. Tahniah, cukup tahniah kepada kalian. Semoga kalian terus lagi menghasilkan lagi bakat kalian dan pastinya akan berkongsi ilmu-ilmu yang lebih berguna lah kepada masyarakat. Sebab TikTok ni menjadi platform baru kan. Okey, adakah? Ingat lagi? Okey. Sikit sebelum kita ni. Okey. Shutdown daripada Blackpink. Boleh. Shutdown pun shutdown. Sikit je. When we pull up, you know it's a shutdown. Gan panerigo munjam ga shutdown. Whip it. It's black and it's pink once the sun da 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 da. Ya Habibi, ya Maulana. Terima kasih Nyonya Syifa, Hikmal, Tiger Labu. Mungkin mewakili salah seorang untuk ucapan selepas mendapat anugerah. Nak cakap? Untuk semua content creator lain di luar. Mewakili. Mana? Cakap. Okey, so hai kawan semua, Iqmal sini mewakili semua content creator, okey, TikTok creators. Nak cakap terima kasih kepada korang yang dah support kita orang dekat TikTok ni, bukan melalui vote saja, yang dah like, komen, share semua. Thank you so much. Kita semua sangat hargai dan jomlah teruskan mengimarahkan lagi lah budaya TikTok di Malaysia. Baik. Terima kasih. Tahniah sekali lagi ya. Ya. Okey. Jadi sekarang ni saya dan Fariha nak berehat dulu, nak fikir konten apa kita boleh buat kalau kita buat TikTok sama-sama kan. Tapi lepas ni rasanya konten yang kita boleh buat, kita nak kongsi apa Apa saya rasa kartun lah. Boleh ke? Boleh juga, tapi Nak lukis kartun. saya sendiri dah kartun. Okey. Kita berehat dulu. Kita akan bawakan berkenaan impak kartun dalam kehidupan. Selepas ini di MHI. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, tadi Fariha ada cakap tentang kita akan berbincang tentang kartun, impak kartun dalam kehidupan. Untuk saya lah ya. Kartun ni tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan Ya, saya kalau rasa nak tengok satu filem yang saya rasa macam apa ya filem yang akan buat saya rasa happy, mesti tengok kartun. Tapi sekarang ni, dulu kita memang kalau siapa lahir 80-an, 90-an, dia kartun dia semua yang macam ceria je. Sekarang ni kita nak tahu juga ada yang positif, ada yang negatif. Kartun ni kadang-kadang mesej dia. Jadi sebelum tu kita nak bagi yang positif dulu. Kita kongsikan ini berkenaan dengan karya seniman Diraja Datuk Lat. Galeri dekat Batu Gajah Perak. Ini antara tempat yang menjadi lokasi untuk kita bawa anak-anak, kita tengok macam mana sebab dia menceritakan sejarah hidup dan sebagainya. Eksklusif bersama Datuk Lat. Jadi kita saksikan. Semuanya daripada kenangan. Kenangan saya di rumah ni yang membuat saya membuatkan buku Kampung Boy. Tujuan dia untuk memberi orang senyum dan juga mesti membuat orang suka hatilah. Bagi anda yang lahir sekitar tahun 1990-an, pasti tahu mengenai siri animasi popular Kampung Boy. Karya luar biasa ini mengisahkan pengembaraan seorang anak kampung bernama Mat dalam meniti kehidupan seharian yang penuh dengan adat dan budaya. Hakikatnya, idea asal novel ini berinspirasikan daripada sisi hidup pengkaryanya, Muhammad Nur Muhammad Khalid atau lebih masyhur dengan gelaran Datuk Lat. Pada tahun 1977, saya pergi melawat ke Amerika Syarikat atas jemputan kerajaan Amerika. Sebab masa tu kan, saya melukis untuk Straits Times 3 hari seminggu dan jadi terkenal lukisan tu. Saya di Amerika sana, saya dapati orang banyak tak tahu Malaysia. Jadi saya kata nanti nak buat buku lah mengenai tempat asal saya. Kita lukis Kampung Boy tu, persahabatan je tapi di kampung lah. Jadi berbilang kaum dan juga saya bila buat tu saya kena fikir bukannya tu orang kampung saya tapi untuk semua orang. Kalau saya buat kedai makan mesti kedai makan tu yang dilanggani oleh semua orang. Jadi kita kena buat semua orang faham dan dalam pada faham tu suka.
Bakat dan kreativiti kartunis terulung negara ini mendapat pengiktirafan Kerajaan Negeri Perak selepas beliau dianugerahkan gelaran Seniman Diraja oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada bulan Julai lalu. Bagi mengabadikan sejarah kehidupan Datuk Lat sepanjang bergelar kartunis, sebuah replika rumah kayu tradisional Perak turut dibina bagi menempatkan barangan peribadi beliau termasuk koleksi keluarga. Galeri Rumah Lat yang bertempat di Batu Gajah Perak ini dilengkapi komponen seperti kelengkapan rumah bahagian anjung, hiasan dalaman, bilik tidur serta alatan dapur. Lebih istimewa, rumah Melayu berbumbung 5 atau lebih dikenali sebagai Rumah Limas ini dibina sama mengikut lukisan rumah di dalam komik Kampung Boy. Semuanya daripada kenangan. Kenangan saya di rumah ni yang membuat saya membuatkan buku Kampung Boy. Butir-butir dalam rumah tu kita ingat. Sebab apa? Kita budak. Dan ingatan tu bagus. Ya? Jadi daripada anjung sampai ke bahagian rumah ibu, tempat kami tidur, tempat menghala ke dapur, itu semua dalam ingatan dia. Jadi saya bangga betul dengan rumah ni. Kalaulah kita tengok rumah ni cantik berkilat kan, itulah perasaan saya masa budak dulu. Ini semua original. Ternyata teruja dengan pemandangan seakan mesin masa yang membawanya kembali ke zaman kecil. Datuk Lat cukup berbangga dengan susun atau perabot di segenap ruang kediaman. Namun lumrah manusia tiada yang sempurna. Seniman agung ini hanya tertawa kecil apabila melihat ada butiran lukisannya yang sedikit berbeza daripada dunia sebenar. Saya dapati ada juga kesilapan. Itu macam mana lantai tu diatur, dipasang kan. Dalam gambar kita selalu lukis mana yang cantik lah. Jadi saya lukis anjung tu kan, dia memanjang ke belakang ya, dia punya lantai tu, papan-papan tu kan, lantai. Rupanya bukan, dia melintang. Mana nak ingat kan? Kalau dia melintang, kita lukis tak cantik. Jadi yang seorang pelukis tu dia akan melukis sesuatu yang menarik lah. Tapi daripada ingatan dia, itulah. Okey, sebenarnya kartun-kartun Datuk Lat ni semasa saya kecil dulu saya ada ni tengok macam Kampung Boy, berbeza dengan kartun-kartun ni sekarang ni. Dia mengingatkan kembali masa zaman-zaman yang sebelum ni lah. Perasaan kagum melihat perjalanan Datuk Lat. Memang waktu mula-mula tu suami ajak kan, macam kita tengok ini cerita Kampung Boy kan. Tak tahu lagi sejarah Datuk Lat tu. Tapi bila datang sini baru tahu perjalanan Datuk Lat tu, lepas tu macam mana terciptanya cerita Kampung Boy tu. Selain daripada replika rumah lama sebenar milik Datuk Lat, pengunjung juga dihidangkan dengan karya pilihan kartunis tersebut di galeri bersebelahan. Lebih mengagumkan, setiap koleksi lukisan karikatur yang dipamerkan merupakan pilihannya sendiri merentasi 4 dekad sejak tahun 1962. Shirley Yap Chin Chuen antara peminat animasi karya Datuk Lat sejak dari bangku sekolah lagi. Dek kerana kecintaan yang begitu mendalam, wanita berusia 58 tahun ini sanggup membawa keluarganya jauh dari Pulau Pinang bagi merasai sendiri pengalaman berada di galeri tersebut. Dalam kartun Lat, memang dia ada moral, menunjukkan moral dan juga ada macam kebudayaan Malaysia, terutamanya macam kita tengok rumah Lat ni. So itulah sebabnya saya datang dari Pulau Pinang nak tengok rumah Lat dan juga semua kartun-kartun dan membawa saya bagi ada memori semasa saya masih muda sampai sekarang lah saya kira tengok kartun Lat. I would say sesiapa yang tengok kartun Lat, you akan dapat gambaran Malaysian. So saya sebagai seorang Malaysian memang saya sukalah dengan kartun Lat. Menurut pengarah Lembaga Muzium Negeri Perak, Muhammad Amir Muhammad Dahlan, 47 tahun, antara koleksi yang menjadi tumpuan ialah meja kegemaran Datuk Lat ketika melukis karyanya. Sekilas pandang, pengunjung dapat merasai bayangan beliau ketika duduk di ruang tersebut sambil mencari ilham. Figura hebat ini juga bukan hanya sekadar menunggu idea menjengah ke ruang minda. Ada kalanya, beliau akan berkelana sambil membawa sebuah diary kecil bagi melakar aksi dan gelagat masyarakat.
Meskipun hanya sekadar animasi, Datuk Lat mengangkat gaya hidup masyarakat Malaysia yang kaya dengan tradisi sebagai tema utama dalam setiap karya yang dihasilkan. Malah mesej positif mengenai persahabatan dan ikatan kekeluargaan turut disampaikan secara bersahaja dengan menyuntik elemen komedi. Sebenarnya yang paling istimewa ialah Datuk Lat itu sendiri. Sebab Datuk Lat, dia bawa diri dia di dalam komik dia. Dia bawa apa yang dia rasa, dia bawa apa yang dia lalui, pengalaman dia, gembira, ketika konflik. Masyarakat belajar bahawa seni ni bukan sekat seni yang biasa. Lebih daripada itu ialah seni kehidupan bermasyarakat. Macam mana budaya kampung, macam mana dia duduk di bandar, macam mana dia mingle bersama dengan bangsa asing, bangsa lain, bangsa bukan sekat bangsa Melayu saja, bangsa Cina, bangsa India boleh hidup harmoni. Seni hidup bermasyarakat, seni hidup berukun negara. Jadi seni itu yang sepatutnya kita highlightkan lagi demi masa depan Malaysia lah. Meskipun hanya berlatar belakangkan norma kehidupan di desa, hasil tangan seniman diraja ini mempunyai majlis tersendiri. Karya seni bersifat universal ini akan terus memberi inspirasi kepada orang ramai dan tidak akan lapuk ditelan zaman. Baik, itu dia yang kami bawakan. Pastinya ini nanti kalau cuti sekolah ni boleh bawa pergi ke sana juga. Dan saya percaya itu antara hasil karya Datuk Lat ni, dia macam meniupkan roh Malaysia. Kan? Semua generasi boleh tahu. Betul. Cumanya kita nak menerapkan pada generasi sekarang ini. Betul. Adakah yang mungkin sedang menonton sekarang cuti sekolah kan? Apa tu? Kartun apa tu? Datuk Lat kan. Tak apa. Cuti sekolah ni cari masa apa kata bawa anak-anak pergi. Okey, dan sekarang ni kita bercerita tentang kartun dan sebenarnya memang kartun ni meninggalkan impact kepada saya rasa persekitaran kita, kepada diri kita. Macam saya cakap tadi, kartun ni memberi impact keceriaan kepada saya. Kita melalui fasa tu kan. Betul. Secara psikologi. Baik, kita nak berbicara berkenaan dengan impak kartun dalam kehidupan ini bersama dengan Dr. Suraya Mat Nasir, pensyarah animasi dan permainan digital UPSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama artis dia kata? John Suraya. John Suraya. John Suraya? Ya, saya. Itu nama artis dia. Okey. Okey, baik. Jadi seperti yang kita lihat tadi dan kita pun ada berbincangkan bagaimana kartun memberi impact macam tadi Datuk Lat tu, kita rasa kehidupan kanak-kanak kita di kampung dihidupkan semula. Betul. Dan sekarang pula melihat kepada keadaan kartun zaman sekarang, mungkin ada pendapat sendiri. Okey, betul lah kalau kita bandingkan dengan zaman dulu dengan zaman sekarang ada banyak perbezaan lah kartun yang berada di pasaran. So ada pelbagai jenis. So ada yang baik, ada yang kurang baik. So depends lah what kind of kartun yang kita tengok. Okey, bila kata-kata impak kartun dalam kehidupan, kan? Apa yang kita boleh hubung kaitkan? Kartun je pun. Kadang-kadang entahlah kartun je tak apa, tengok kan, sebab kita tahu kanak-kanak dengan kartun. Ada juga segelintir dewasa tu pun dah dewasa pun masih dengan kartun. Apa sebenarnya hubung kait kartun ni dengan psikologi kita yang membaikkan kehidupan ni? Okey, saya rasa kartun tu merupakan medium yang paling senang untuk kita berhubung kait. So macam kita dari kecil pun kita lebih expose kepada kartun. Cuma media yang kita tengok dulu bukan melalui komputer. Kita dulu tengok TV kan. So pelajar kanak-kanak sekarang pula dia lebih expose kepada skrin, handphone, kepada komputer, laptop. So yang berada di dalam YouTube ni semua yang mereka akan consume. Dan kebanyakannya pula berada daripada luar. Kartun-kartun yang datang daripada luar yang tidak difilter lah. So ada yang tidak berapa bagus lah untuk kanak-kanak. So daripada kecil mereka dah expose dan bayangkan kalau mereka tengok setiap hari. Of course benda tu akan influence lah, akan menginfluence dia punya kehidupan harian dia. Okey, daripada apa yang mereka lihat, iaitu kita sekarang semuanya di skrin kan. Jadi macam dulu kita kan ada komik. Kan macam seronok baca komik. Kan kita dapat bayangkan benda tu bergerak-gerak sendiri. Sekarang kan semua dah pada skrin saja. Dan pembentukan karakter ataupun akhlak lagi satu. Sebab kita fikir macam kalau kartun animasi okeylah untuk budak-budak, untuk happy-happy je. Tapi kalau dikatakan doktor tadi, ada yang positif.
ada yang negatif. Mungkin boleh rungkaikan contoh-contohnya sedikitlah. Okey. Yang menarik inilah animasi dekat Malaysia ni semakin lama semakin banyaklah. Kita ada Ejen Ali, kita ada Opik Ipin, kita ada macam-macam lagi lah, Boboiboy dan seterusnya lah. So watak-watak ni semua memang di-consume oleh kanak-kanak zaman sekarang. Dan karakter-karakter ni pula berperwatakan positif. Pada saya lah, kalau nak biarkan kanak-kanak ni untuk melihat animasi ni ataupun baca kartun ke apa, ibu bapa kena mainkan peranan yang paling penting sebenarnya untuk filter dulu. So sebenarnya target audience yang sebenar untuk animasi dan juga komik ni adalah ibu bapa. Ibu bapa adalah watak. Dia punya target audience yang paling utama. Kemudian ibu bapa yang akan pilih. Tengok kata ni, ibu bapa yang masa kecil-kecil. Kita zaman sekarang lah kita yang akan tekan. Cari nak search apa kartun apa dan sebagainya. Betul. So bila ibu bapa dah filter dan mereka approve lah, approve, baru kita boleh bagi kepada kanak-kanak. Masalahnya sekarang ialah bila ibu bapa tak bersama-sama dengan kanak-kanak tu and then membiarkan mereka untuk membuat pilihan sendiri. Betul. Klik je lah dekat YouTube tu kan. So dia akan tengoklah semua asalkan kartun dia orang akan tengok. Padahal kartun tu adalah kartun yang bersifat ganas ke ataupun tidak berapa baik. Okey, kita lihat benda ni macam kartun ni ikut sejarah pun dah lama dah kan. Tapi kita nak melihat walaupun zaman bertukar dan sebagainya, apa sebenarnya pentingnya kartun ni dalam masyarakat? Sebab kalau kalau dah besar pun tak payahlah tengok kartun, tapi sebenarnya sampai sekarang masih hidup dan animasi tu pun masih ditubuhkan kepada dewasa kan. Betul. Sebenarnya apa sebenarnya? Saya rasa macam saya cakap tadi, kartun ni merupakan medium yang paling senang untuk reach out kepada audience. Macam saya sendiri sebagai seorang pelukis komik, saya menggunakan komik tu dalam kelas saya. So macam saya pun pelukis juga. So saya menghasilkan komik berdasarkan tajuk-tajuk yang saya mengajar untuk minggu tu. Wow. Ya. Setiap hari kalau ada masa lapang lah. So buat storyboard mengajar? Betul. Storyboard dia komik lah, saya buat komik. So before mereka mulakan pelajaran tu, saya bagi dulu komik tu. Okey, baca dulu. Bagi mereka faham apa intipati untuk minggu tu. So kemudian baru saya follow up. Maklumat tu terus cepat. Dia tak, sebab bila kita membaca banyak sangat. Betul. Dia disebabkan yang penting je. Betul. Visual dan teks. Visual dan teks tu berkomunikasi. Menjadikan dia lebih cepat. Digabungkan. Betul. Macam ada orang kan fokusnya dia lebih tangkap kepada visual. Itu saya. Betul. Saya apa-apa yang bergambar ataupun saya akan cepat tangkap kan. Dan tadi kita ada bercerita tentang pembentukan karakter dan sebagainya. Pendapat doktor sendirilah macam sekarang ni. Apa agaknya pengisian animasi atau kartun yang patut kita hasilkan? Macam sekarang nampak kan, alhamdulillah kita banyak superhero, watak-watak sebegitu. Sekarang ni apa yang bagus kalau mungkin artis-artis di luar sana nak hasilkan? Saya rasa ini message lah kepada creator lah, penghasil komik ataupun kartun ke. Mereka kena fikirkanlah siapa audience mereka, kena berasa bertanggungjawab, ada sense of responsibility untuk menghasilkan sesuatu itulah. Dan apa yang saya nampak, kekurangan watak utama perempuan lah, watak perempuan. Macam kalau kita kat luar tu kita ada macam-macam karakter. Tadi kita cerita Powerpuff Girl kan. Powerpuff Girl, betul. Doktor pun punya Powerpuff Girl ya. Tengok skrin telefon tadi tahu kan. Betul. So kita perlukan watak-watak yang memberi a good how do you say, empowerment lah. Ya. Di samping ada watak-watak yang lain lah. Kepelbagaian karakter tu masih lagi kita kurang. Wow, di skrin ni. Itu dia. Ni cikgu pula. Cikgu pun boleh. Doktor. Cikgu dah kartun pergi balik sekolah rendah pula. Okey, ni doktor punya ni lah hasil. Ya, saya ni watak yang saya hasilkan dalam komik siri saya lah, Jejon di Jepun. Jejon di Jepun. Ya, experience saya berada di Jepun selama 4 tahun. Tu saya lah tu sebenarnya. Oh, ya ke? Ya. Itu apa pilihan-pilihan baju? Pilihan-pilihan baju kita boleh ingat tak masa kecil dulu kita buat paper doll. Anak patung getas tu. Betul. So kita boleh tukarkan baju dia ikut musim. Winter. Nampak tak betapa ada juga uji saya dah Fariha boleh ceritakan sama ke kanak-kanak kan. Yalah, sebab itu kita punya nostalgia kan. Baik, mungkin doktor sebelum kita mengakhiri segmen ni lah, mungkin doktor sendirilah harapan doktor lah, sebab doktor pun menghasilkan kan karya seni, kartun, komik dan sebagainya. Mungkin generasi sekarang ni Okey,
komen yang saya selalu dapat daripada ibu bapa, mereka mengatakan yang anak mereka boleh melukis. Saya patut buat apa? What should we do lah? So selalunya saya akan cakap just encourage them, sediakan mereka kertas, pensel untuk mereka lukis. Sebab itu yang mak bapak saya buatkan pada saya lah masa saya kecil dulu. And then encourage mereka juga untuk belajar sambil melukis. Belajar sambil melukis. Ya, bukannya melukis sahaja. Dia kena jalan seiring sejalan lah. Education dan juga passion. Sebab saya memang dari kecil buat macam tu. Saya mula melukis dan earn my first income masa saya degree. Wow. Ya, so ini adalah sebenarnya Dr. Suraya Mat Nasir ni adalah contoh untuk mereka yang suka buat sesuatu dan ibu bapa memberikan sokongan dan terus kiranya pursue dalam apa yang minat ya. Ya, dan juga lukis tu bukannya hanya menjadi pelukis komik. Mereka boleh bekerja di animasi, digital gaming dan macam-macam lagi. Betul. Explore kan. Betul. Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian ni. Thank you for having me. Moga ramai lagi pengkarya-pengkarya seni, pelukis-pelukis muda yang tampil dengan bakat mereka. Okey, saya tengah praktis tangan. Betul. Okey. Kita nak berehat seketika. Okey, selepas ni kita ada nak berkongsi dengan ni inspirasi juga. Pelukis kartun, tapi kalau tengok hasil dia, wow. Tak sabar. Jadi anda jangan ke mana-mana lah. Kita berehat sebentar. Terima kasih doktor. Baik, tadi apa tadi Syana? Lembutkan tangan dapat kita hari ni. Bila kita lembutkan tangan, terus kita dapat markah. Jadi kepada semua penonton Malaysia hari ini, saya dan Fariha sebenarnya tidak bersedia untuk ini. Tapi hari ini kiranya skill seni kami akan dicabar. Okey, kita nak bersama dengan ini seorang lagi pengkarya seni kartun. Kita bersama dengan Syamsir Shah, kartunis. Terima kasih Daya dan Fariha. Ya, baik, ini yang dibawanya. Tunjuk sikitlah kat depan ni. Hasil karyanya. Kalau nak kenal, ini adalah watak ciptaan saya, Adiwira ataupun superhero. Nama dia ialah Bijambo. Bijambo. Di mana Bijambo ni terdapat dalam komik yang saya reka. Ada beberapa episod dalam pembikinan untuk social media juga, siri dekat dalam internet yang saya akan promosikan. Kalau kita lihat di sini, memang kenalah pada tema kita pada hari ini. Memang saya menekankan warna-warna semangat kenegaraan kita. Kita dapat ada warna apa? Kuning, merah, putih, biru. Ya. Dan Cik Syamsir juga adalah merupakan CEO Syamsir Productions. Ya, betul. Betul. Jadi ini antara yang dihasilkan Bijambo. Jadi saya dan Fariha sebenarnya di sini bila tengok hasil ni nampak macam tak berapa mudah untuk menghasilkan. Kan? Apa yang dititik beratkan bila nak menghasilkan kartun? Okey, antaranya ialah storytelling. Storytelling. Okey, ini adalah petikan daripada saya keluarkan daripada komik tersebut. Okey, mari kita tunjukkan sedikit. Macam mana kita nak pengaruhkan, beri pengaruh-pengaruh yang baik pada kanak-kanak terutamanya. Ya. Kita ada saya tolong. contohnya yang tu daripada apa? antagonis kat sini adalah pelajar-pelajar juvana yang bermasalah, yang suka membuat sampah. Okey. Di dalam jiwa dia ada jiwa yang tak sihat, di mana dia tanya kawan dia, "Wow, tengok dia orang dah sepahkan." Dia tanya, "Cantik tak?" "Cantik." Sebenarnya ini adalah sakit jiwa. Dan macam manakah Adiwira superhero kita ni Bijambo rawat? Ada cara dia sendiri. Okey, bagaimana? Daripada sifat-sifat dia orang yang suka membuat juvana, buat kekotoran sebelum dan selepas bila dia tengok keesokan harinya, saya ingat dia orang sebelum dah disepahkan, macam mana, siapa yang bersihkan ni? Bijambo. Bijambo. Dan apabila ada kena tahu in between dia, rahsialah kena baca komik tu sendiri. Sebelum ni di mana ibu bapa yang terlalu banyak dengan gadget ni, antara contohlah masalah yang kita kena kurangkan. Boleh beri perhatian kepada anak yang sebelum ni nakal dan tiba-tiba jadi baik, jadi pembersih. Nampak itu antara mesej yang disampaikan lah. Banyak kaitan dengan masyarakat kita juga. Yes. Kan? Dan kalau kita perasan, saya menggunakan konsep seperti Datuk Lat tadi, di mana Datuk Lat tidak menggunakan shadow. Mesra untuk warna. Ini ada skrip animasinya. Inilah. Ni Bijambo nak pergi menyelamatkan ataupun mengubah sesuatu keadaan ke ni? Percaya atau tidak, semua ni dilukis, selain dilukis oleh saya, dibantu oleh
anak-anak buah saya dan sepupu saya. Wow. Terdiri daripada lelaki dan perempuan. Baik, sekarang ni kami akan jadi anak buah di studio. Boleh ke ni? Boleh tak? Tak, Kami cubalah, kami bersiap cuba. sedia Kami cuba. Okey, apa yang harus dibuat dulu? Okey, hari ni kita nak buat collage. Collage, okey. Yang ada semangat kemerdekaan. Okey, kumpulkan segala tenaga. Okey. Step pertama yang kita nak buat, okey, anak-anak, adik-adik kat sana pun sediakan. Tengok Abang Syam guna apa? Pen. Kita terus lukis guna pen. Kenapa kita tak lukis pakai pensel? Kita nak kurangkan kita punya macam ragu-ragu. Kadang-kadang kita macam hati-hati sangat kan guna pensel kan? Ya. Okey, jemput tiru bentuk awan di sini. Saya akan bagi tahu apa yang akan dihasilkan di dalam kertas ini. Okey. Mungkin boleh reka apa saja. Kepala dia. Boleh rekakan apa saja. Dia bebas. Oh, bebas asalkan awan. Asalkan macam bentuk awan. Bentuk awan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bulat. Okey. Okey. Tak ada salah. Ada. Reka saja. Ini yang kita mahu. Uish. Wow. Okey. Sebab katanya jangan ragu-ragu. Jangan ragu, kita teruskan je. Teruslah yakin. Okey, baik. Uish, jadilah. Step tu yang kita nak lukis adalah satu bulat dan satu bentuk tiang panjang ni. Mungkin you all akan dapat teka apakah image ni akan jadi. Okey. Tiang bendera ke bulat. tu? Macam dah boleh agak kan? Okey. Boleh ke Fadia? Bulat betul. Uish. Markah A ni. Lurus. Dia kena panjang li. Okey. Panjang li. Panjang lagi. Lebih panjang. Oh lah, kecilnya panjang lagi. Okey, tiru saya. Okey. Lagi panjang. Saya tambah. Okey. Alamak. Marker yang salah. Kan? Okey ke? Okey. Jangan gerak. Okey. Bendera kita nak elak daripada nampak lurus, kita buat ada dia beralunan macam itu. Bismillah. Okey. Macam nak jatuh ke? Saya cuba pegang. Okey. Okey, beralun. Okey. Bawah tu beralun juga. Straight, itu straight. Lepas tu beralun ke dalam. Wow. Cantik. Sama itu yang sangat kita ni. mahu. Memang sangat sama. Keras. Okey, sebenarnya yang dalam ni adik-adik anak-anak semua kita akan buat yang last. Okey. Kita buat yang mudah dulu. Ini adalah mungkin you all boleh agak ibu jari. Kita akan buat macam bentuk silakan ayah. Ibu jari saya takut nampak macam chicken finger. Chicken finger. Kejap ya. Lapar pula pagi ni ya. Boleh. Sekejap Sini. Lepas tu. Okey, lulus. Okey, setakat ni A. Jari macam persegi je. Okey, tak apa. Okey, lepas tu. Standby untuk buat jari yang bahagian sini tangan kita ada 4 Okey, macam sausage 1, 2, 3, 4 dah sambung 1, 2, 3, 4. Okey. Adik-adik yang menonton pun anak-anak semua jangan lupa untuk tiru juga. Tengok macam mana Abang Syam buat. 4. Lepas tu. Okey. Macam tu ke? Betul. Bolehlah tu. Boleh sangat dan habiskan tangan. Tut. Dia kena ada gimmick bunyi sikit. Tut. Weh, teruk sangat ni. Okey, yuk. Tut. Ikut bunyi Yang bawah tu straight. Okey. Dan seterusnya kita nak buat, okey, mungkin anda semua boleh kenal objek apakah ini ataupun image apakah ini. Dia sama macam bendera. Okey. Cuma kita ada nak letak bantuan platform di bawah dua tiang ini. Dekat mana tu? Situ. Okey. Sebelah saja. Bulat. Lepas tu, bawah tu ada kotak tu. Apa yang anak-anak sama adik-adik ni semua tengok sekarang ni, kita tengah usaha nak melakarkan satu collage. Collage yang menggunakan image-image yang pelbagai. Bolehlah tu Okey, ulang balik lagi 3 kali. 1, 2, KLCC. 3. Makin bawah tu makin besar ke? Makin bawah makin besar. Jaga heart rate, dah check BP ke belum? Jangan laju sangat. Berapa banyak tu nak buat? Satu lagi. Dan daripada lakaran ini, anak-anak semua kita boleh dapat agak ini adalah lukis apa? KLCC. Dan KLCC biasanya ada apa di tengah-tengah? Dah cantum dah KLCC kita orang. Ini yang seni bina baru Okey. Minta maaf Okey, dalam construction ni. Itu dah kira cantik lah tu. Okey lah tu, boleh Cuma kita mesti ada ruang
untuk janji ada jambatan. Jambatan. Bolehlah jambatan kita pendek sikit. Bolehlah tu. Setakat ni. Jambatan tu yang ketiga. Sini. Oh, asalkan panjang. Okay. Ni bebas. Okey, boleh? Okey. Okey. Dan seterusnya. Waktu kita suntuk jadi kita kalau laju. Okey. Waktu kita suntuk. Kalau macam tu, kita terus ke bentuk bulan sabit. Oh, bulan sabit ni. Saya cuba sekejap. Bulan sabit yang jatuh di... Hei! Tu bulan sabit ke apa? Okeylah, dia cuba tersi. Okey dah tu. Dia janji comel. Okey. Dan yang seterusnya, okey, lihat dulu. Jangan pandang you all pada kertas. Lihat dulu saya pada kertas. Macam mana saya pecahkan 14 pecahan untuk bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru tambah 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tak apa, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pastikan ada 14 ya. Ya, okay. 14. Okey, tak boleh buat slow-slow lah kan. Okey, kita nak berehat sebentar sebenarnya. Sambil tu kami akan siapkan. Kejap lagi kita akan tunjuk hasil sepenuhnya ya. Bersama dengan Encik Syamsid. Okey. Adik-adik kalau nak muat turun daripada IG kami Republic of Cartoonist. Republic of Cartoonist. Untuk lukisan yang sama. Okey. Alright. Kejap lagi kita akan saksikan hasilnya. Jadi anda semua nak tengok hasil tak boleh pergi mana-mana. Kena terus setia bersama kami. Okey? Okey, terima kasih Encik Syamsid. Nanti kita habiskan bersama-sama tau. Okey, selepas ni kita nak bersama dengan TM pula. Katanya ada video klip baru tu untuk Bulan Kebangsaan ni. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Selatan semua seiring, timur barat kita geng-geng. Inilah identiti kita. Inilah identiti kita. Macam-macam cara, lain macam gaya. Oh, inilah identiti kita. Macam-macam cara, lain macam gaya. Oh. Baik, itu dia satu muzik video yang cukup unik untuk Bulan Kebangsaan yang dihasilkan oleh TM sendiri. Kita dapat lihat macam mana warna-warni dia, ada sikit elemen yang kita fahami bahawa itulah Malaysia. Jadi kita nak bicara lebih lanjut berkenaan dengan ini. Kita bawakan tetamu khas Puan Shanti Jusnita Johari, merupakan Ketua Pegawai Pemasaran TM. Selamat pagi. Selamat pagi. Warna yang cukup betul TM. Okey. Kita dapat saksikan sikit tadi, 30 second. Tapi kita tahu itu adalah elemen-elemen yang selalu kita harapkan untuk memaparkan bagaimana Malaysia itu kan, adat resam budaya dan sebagainya. Dan ini adalah projek khas untuk Bulan Kebangsaan. Jadi mungkin boleh terangkan kepada kami lah secara lanjut identiti kita, the AI, ejaan tu. AI, DENTITI kita. Okey, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan projek ini dan juga idea di sebaliknya tu. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Jadi kempen ni sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi kami gabungkan elemen muzik dan kebudayaan tapi dengan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Jadi kita tahulah macam kita ni rakyat Malaysia sebenarnya sangat unik. Kita datang bukan saja daripada pelbagai kaum, kita dari pelbagai negeri ada dia punya keistimewaan, kebudayaan, makanan. Jadi apa yang kita cuba nak zahirkan adalah dalam kepelbagaian ni kita tetap bersatu. Jadi kita menyemarakkan semangat perpaduan tu. Jadi kempen ni terhasil dan TM juga sebagai peneraju digital Malaysia menggabungkan teknologi AI ni menghasilkan music video ni, dan kita juga bekerjasama dengan artis-artis hebat tanah air MK, Suki dan Balen untuk menghasilkan video ni. Dan juga untuk siapa-siapa nak experience AI ni boleh ke laman web kami, boleh ambil selfie dengan gambar-gambar AI ni, dan insya-Allah kita akan ada nanti papan iklan dan dapatlah nak tengok muka ke apa dekat situ Menarik sebab memberikan komunikasi dua hala kan dengan pengguna TM sebagainya sempena dengan Bulan Kebangsaan ni. Okey. Kita lihat macam dapat tengok sikit tu, tapi kita tahu ini pastinya ada kelainan, keunikan itu. So apa keunikan berdasarkan melalui kempen ni, penghasilan video, identiti kita ni?
Nanti kita dah banyak dengar mengenai teknologi AI ni dan sebagainya. Jadi selalu bila dekat TM ni kita nak tengok macam mana kita nak bawa teknologi ni ke rakyat Malaysia. Jadi semua dapat rasakan macam mana bukan sahaja untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks tapi dalam kehidupan seharian. Jadi untuk music video ni kami gunakan platform yang dinamakan platform web AI Automatic 111 dan ciri-ciri dan termasuk juga aplikasi yang di atas awan, on cloud. So contohnya macam Runport. Jadi gabungan teknologi ni semua kita letakkan music, video dan penggunaan teks. Melalui penggunaan teks tu dia boleh janakanlah music video yang kita dapat saksikan tu. Tapi penggambaran secara live campur dengan teks prompt. Jadi ada image tu yang kita nampak bertukar tu. Adalah daripada dia nampak macam sama tapi dia ada twin AI dia. Okey, menarik. Tapi ada elemen lagu mungkin keunikan dia dari segi instrumen yang dipakai? Kita menggunakan dalam 15 instrumen kebudayaan untuk menghasilkan music video ni. Kalau dengar ada kompang, ada gendang ada gamelan emas. Semua ni kita nak ketengahkan lah. Juga kan. Keunikan Malaysia. Okey. Menerusi daripada kempen ni, bagaimana sebenarnya? Bilakah rakyat Malaysia ni boleh merasa sendiri video identiti kita tu? Video ni kita dah siarkan daripada 17 Ogos hari tu. Dan kalau kita pergi ke layari laman web tm.com.my/identityai tu, identiti kita. Boleh jugalah macam saya cakap tadi masukkan selfie, pilih makanan kesukaan, pilih elemen kebudayaan yang kita suka, kita dapat generate satu AI image yang unik dan tersendiri. Dan insya-Allah itulah yang kita akan kumpulkan dari pelbagai rakyat Malaysia ni dan siarkan dalam papan iklan yang akan datang. Saya percaya ini bukan saja usaha yang terhenti untuk belah kebangsaan saja, banyak lagi usaha lain, tetapi mungkin harapanlah dari segi daripada TM sendiri dengan adanya kempen sebegini, dengan adanya video music identity kita ni mungkin lebih mendekati rakyat Malaysia ataupun bagaimana sempena dengan bulan kebangsaan ni harapannya? So sempena dengan bulan kebangsaan Hari Malaysia ni harapannya adalah kita semua menyemarakkan semangat perpaduan di dalam kepelbagaian dan keunikan kita semua sebagai rakyat Malaysia dan penggunaan dan berasa selesa dengan kegunaan teknologi yang terkini. Untuk memeriahkan lagi kita punya bulan kebangsaan. Ini juga untuk meraihkan bagaimana pembangunan Malaysia kan selama ini dengan adanya teknologi baru ni membawa lebih digital ke dunia digital kepada rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Puan Shanti Jusnita Johari, Ketua Pegawai Pemasaran TM. Sekali lagi moga-moga apa yang dipersembahkan akan dapat menambat hati rakyat Malaysia untuk kita sama-sama raikan bulan kebangsaan ini. Jangan lupa untuk saksikan identiti kita dan juga laman web TM sendiri kan? Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kita dah siapkan opening lukisan. Saya dah persiapkan semuanya untuk penonton Malaysia hari ini. Kita dah siap dah sebenarnya. Tapi saya harus bersikap jujur. Ini bukan hasil yang kami lakukan tadi ya. Yang tak siap yang ini. Ini yang dah siap. Sebenarnya betul lah kan. Sebenarnya it's all about apa orang kata jadi kreatif dan yakin. Kita ni kesalahan kita takut nak mencuba. Betul. Kita takut orang judge kita. Tak boleh macam tu. Okey, tapi inilah collage-nya. Kita nampak betul lah elemen Malaysia kita kan. Negara bendera. Ini apa? Kat Dataran Merdeka tu. Bangunan Sultan Samad di KLCC Menara Kuala Lumpur. Nak tambah apa-apa lain boleh juga ikut aktiviti tersendiri dan saya rasa boleh juga ajak anak-anak cuti sekolah ni jom kita buat aktiviti melukis bersama dan semarakkan semangat Hari Kebangsaan kita. Dan esok sebenarnya bercakap tentang Hari Kebangsaan kita ada tunjukkan kepada anda raptai penuh untuk sambutan Hari Kebangsaan yang ke-66. Dan juga topik yang kita akan bawakan antaranya lah hidung berdarah. Selalu tak? Kalau macam kadang-kadang panas sangat darah kan, hidung berdarah. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa punca dan apa sebenarnya penyelesaian yang kita boleh lakukan kalau kita mengalami hidung berdarah. Itu semuanya esok di dalam Malaysia hari ini. Saya dan Fariha hari ini dah dapat satu ilmu baru iaitu untuk terus rajin melukis ya. Okey, kibarkan jalur gemilang sempena dengan bulan kebangsaan ini. Okey? Baik. Bye, jaga diri. Assalamualaikum.